Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjat puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mohon pengampunan Allah atas segala dosa kesalahan kita. Kita mohon perlindungan Allah daripada kejahatan kita dan kita mohon petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala dalam kitabnya. Insya-Allah taala untuk tazkirah kita kali ini kita akan melihat kepada surah At-Tur. Surah At-Tur mula daripada ayat yang ke-17. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم صدق الله العظيم. Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana kita katakan menggunakan berbagai cara, berbagai kaedah untuk mengingat manusia. Di antara caranya adalah Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan tentang nikmat di dalam syurga. Ini satu cara, itu berita gembira supaya merangsang orang-orang untuk melakukan amal soleh, untuk buat persiapan untuk mendapatkan syurga. Allah ceritakan dalam beberapa ayat ini tentang nikmat syurga. Dan kita dalam Al-Quran ni bila kita akan sering bertemu dengan cerita tentang cerita tentang neraka ataupun syurga. Jadi yang lebih penting kata ulama adalah kita lihat apakah yang menyebabkan mereka ni masuk syurga ataupun masuk neraka. Itu yang pengajaran dia adalah apakah amalan mereka. Jangan kita syok dengar aja azab neraka macam gini, azab nikmat syurga macam gitu, tapi tak ambil pengajaran. Pengajarannya apakah amalan yang menyebabkan mereka dapat tempat sama ada syurga ataupun neraka. Sini Allah Subhanahu Wa Taala pertama sekali Allah cakap innal muttaqin, sungguhnya orang-orang yang bertakwa. Jadi sifat ahli syurga ni nak masuk syurga mesti ada takwa. Innal muttaqin, takwa itu seorang itu melakukan amalan kerana takut akan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Dia melakukan apa yang Allah perintah dan dia menjauhi apa yang Allah larang kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau takut kepada siksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang mendorong dia melakukan amalan itu dinamakan takwa. Mesti ada dorongan perasaan takut, mesti ada dorongan takut dia melakukan dosa atau takut dia tidak melakukan apa yang Allah perintah, fardu lah, perkara yang wajib, kerana takut akan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi mereka Allah kata sungguhnya orang bertakwa ni fi jannatin naim.
di dalam syurga-syurga wa na'im. Satu di dalam syurga-syurga. Satu dalam syurga happy tak happy. Dia wa na'im. Satu di dalam syurga. Syurga itu dah nikmat. Dan Allah tegaskan lagi dan dalam nikmat lagi. Dalam kenikmatan, dalam syurga dah penuh nikmat. Tambah lagi dan mereka dalam kenikmatan, fi na'im, dalam kenikmatan. Ada orang dia dapat nikmat tapi dia tidak dapat menikmati. Dia tak dapat menikmati kesenangan itu. Orang dapat nikmat duit lah cakap. Seorang ni yang sakit dapat duit. Kalau dapat duit, dia tak boleh buat apa-apa. Kalau dapat duit 1 juta pun lah. Dia dalam keadaan sakit, dia tak dapat menikmati. Seorang kencing manis dapat hadiah coklat pula tu. Coklat yang mahal punya. Apa dia boleh buat? Dia makan aja, dia akan bertambah lagi sakit dia. Jadi dia dapat nikmat tapi dia tak nikmati. Jadi Allah cakap fi na'im ni dia menikmati dalam kenikmatan. Confirm dalam kenikmatan. Di dalam syurga dan dalam kenikmatan. Apa nikmat dia? Di antara nikmatnya Allah jelas fakihina bima atahum rabbuhum. Mereka ni bersenang-senang, fakin bersuka sangat, gembira sangat, bahagia sangat dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada mereka. Jadi dia dapat banyak kenikmatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka. Dan Allah Subhanahu Wa Taala terangkan mereka ini akan dipelihara daripada azab neraka. Wa waqahum rabbuhum azabal jahim. Di antara nikmat yang terbesar sekali, di antara nikmat yang terbesar adalah Allah SWT Tuhan mereka peliharakan mereka daripada azab neraka. Kalau masuk kena azab, lepas tu dapat nikmat tu tak nikmat, ini langsung tak masuk neraka. Dan nikmat tadi nikmat kediaman, tempat tinggal, itu syurga. Syurga ni kita cakap dalam dia segala-galanya. Ada rumah, ada mahligai, ada istana, dengan kebun dia, dengan sungai dia, semualah all in one lah. Itu dinamakan syurga. Dalam syurga tu segala-galanya. Dia macam syurga ni, kata ulama, dia adalah rumah orang beriman di akhirat. Jadi rumah dia, dalam dia ada segala-galanya. Ada taman, ada kebun, ada istana, ada dengan dia punya sungai, semualah. Dalam itu tempat tinggal dia. Tempat tinggal macam gitu aja, itu yang tempat tinggal kita impi-impikan lah. Kita mimpi-mimpikan adalah tempat tinggal yang segala-gala dengan kebun buah-buahan, dengan sungai, dan dengan istana, mahligai. Kita kata itu yang dimimpikan oleh manusia. Kemudian nikmat yang kedua, kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Ini sebagai kemuliaan bagi mereka disediakan. Dan dia dapat tempat tinggal tu yang tiada taranya lah, kita cakap. Apa yang manusia tak pernah lihat tempat tinggal tu. Kemudian dipersilakan kepada mereka makan dan minumlah kamu makanan-makanan yang lazat serta baik kesudahannya. Jadi nikmat yang kedua adalah mereka being served lah. Mereka ni dilayan. Bukan makanan tu, di dalam syurga itu tak perlu cari makanan, tak perlu cari minuman. Semuanya dah disediakan. Allahu Akbar. Itu yang kita paling suka sekali, kalau makan tu orang serve kita. Tuan-tuan kalau bagi buffet, makan dia baik, makan dia bagus juga, tapi kena ulang alik. Tak seronok baik makan 2 keping roti canai, mamak serve kita, nak apa bos, nak apa tuan, nak ni kita order je, benda tu datang, lebih selesa lagi daripada nak ulang alik, nak pergi cari, nak pergi ambil makan, turun. Jadi di syurga tu tak cari makan lah. Kita tak cari makan macam di dunia ni, nak kena cari makan, semuanya disediakan. Kulu washrabu. Jadi nikmat yang kedua adalah makanan. Yang ketiga adalah minuman. Bima kuntum ta'malun. Ini dia punya sebab dia. Sebab dia apa? Bima kuntum ta'malun. Dengan sebab apa yang kamu kerjakan. Kerjakan di mana? Di dunia. Jadi ada amalan-amalan mereka yang melayakkan, yang dengan sebab amalan itu, dengan rahmat Allah, mereka dapat nikmat ni.
mesti dengan amal, mesti dengan kerja. Nak gaji tak kerja, mana ada macam gitu. Nak syurga, nak dilayan, diberi layanan, nak rumah yang nak rumah besar dia 90 km, kita kat 90 kali 90 km kali 90 km besar rumah besar dengan ada kebun, dengan ada taman. Tak nak beramal. Guru saya cakap apa tuan-tuan? Guru saya kita lah dulu muda-muda malas nak beramal. Dia cakap, apa kamu fikir syurga itu mbah kamu yang punya? Tu dia cakap. Jadi syurga itu kena beramal untuk dapatkan syurga. Di sini ada amalan, ada amalan dengan sebab apa yang kamu amalkan. Kemudian dah 3. Yang keempat pula tempat baring, tempat duduk mereka, kerusi mereka lah. Muttaqiina ala sururim masfufa. Mereka duduk berbaring di atas. Di sini diterjemahkan pelamin. Surun ni adalah dia kerusi tapi untuk berbaring. Dia bukan kerusi, dia katil. Dia katil tapi bukan untuk tidur. Kerana ahli syurga ni dia tak tidur. Dalam syurga dia tak tidur. Mereka hanya baring-baring saja. Untuk mereka berbaring-baring di atas kita cakap sofa itulah. Dia di atas pelamin tu mereka berbaring. Dan Allah cakap berderet-deret, masfufa, bersof-sof. Jadi menunjukkan kita banyak tempat duduk. Mewah sangatlah orang ni. Tempat perbaringan dia pun bukan 1-2. Kalau teratur tu disusun berderet-deret tu menunjukkan banyak. Dan empat nikmat ni. Tuan-tuan, kalau kita tinggal rumah yang besar, ada makan, ada minum, tempat perhiasan, kita cakap perhiasan dalam rumah semua cantik-cantik. Apa yang kurang tuan-tuan? Kalau duduk seorang je termenung aja, mestilah pasangan tuan-tuan. Ni yang nikmat yang pelengkap dia lah, mesti nak ada pasangan. Allah ceritakan dia, wa zawwajnahum. Kami kawinkan mereka, atau kami pasangkan mereka bihurin in, dengan hurin in. Wah, saya terjemahkan aja tuan-tuan di sini dekat bidadari yang putih melepak lagi luas cantik matanya. Allahu akbar. Bidadari ni dia cantik inside and outside, dalaman dan luaran. Muka dia, wajah bidadari tu kalau kita lihat saja kita boleh pengsan lah. Dia cakap boleh pengsan. Cantik dia sangat, boleh pengsan. Hilang akal, kata ulama. Hilang akal, hilang akal sama juga lah macam pengsan. Hilang akal bila tengok macam mana ada perempuan yang cantik macam ini. Akal kita hilang. Kalau ada bara api pun pegang tak rasa bara api itu panas. Kalau ada pisau pun pegang pun tak rasa pisau itu potong cala-calakan tangan dia. Bila dia tengok macam perempuan-perempuan yang melihat Nabi Yusuf, terpotong tangan mereka dengan pisau pun tak rasa. Ini bidadari lagi. Bila tengok terus hilang akal. Macam mana? Itu baru luaran tuan-tuan. Dalam dengan akhlak mereka, sifat mereka, peribadi mereka. Kadang ada orang cantik tapi dia punya PL, dia punya kata-kata tak cantik. Kita pun tak sedap lah kalau ada isteri ke apa yang cantik, betul cantik, tapi perangai tak cantik. Nikmat apa tuan-tuan? Dia tak nikmat. Dia dalaman luaran. Dia punya kata-kata tu bila dia bercakap, ini kata ulama lah tuan-tuan. Saya baca dalam kitab tafsir. Bila dia bercakap tu, si suami cakap jangan stop, teruskan cakap. Boleh ada wanita di dunia macam gitu. Isteri kita kalau dia bercakap tu, jangan stop sayang, terus cakap sedapnya telinga saya. Allah. Ada lagi. Stop lah, janganlah, awak jangan cakap lah. Saya dah tak boleh dengar lagi. Kan biasanya macam gitu. Tapi bidadari ni bila dia cakap ni kita cakap jangan stop. Lembut mereka, manja mereka, dan kita cakap akhlak mereka yang baik ni buat seorang tu tertarik. Jadi kita kata dalaman luaran mereka. Kemudian ini nikmat di antara nikmat seterusnya tuan-tuan. Nikmat yang berikutnya, walladzina amanu, orang-orang yang beriman,
wattaba'athum dzurriyyatuhum, dan mereka diikuti oleh zuriat keturunan mereka. Zuriat keturunan mereka biimanin, yang dalam keadaan beriman. Jadi zuriat mereka ni dalam keadaan beriman. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami hubungkan mereka ni. Di antara nikmat ni dia, seorang itu akan dihubungkan dengan zuriat keturunan dia di syurga. Jadi bila seorang itu mati, dia punya zuriat dia punya anak, cucu, cicit, kadang dia tak jumpa cicit ni, atau yang bawah lagi, cakaplah puluhan tahun, kadang dia tak jumpa, tapi di syurga nanti dia akan jumpa. Oh, ini anak si dia ni, contohlah dia jumpa anak dia je, dia dah meninggal. Nampak, ini anak saya, ni cucu saya, ni Allah, gembira betul lah pada waktu itu gembiranya. Allah kata di sini mereka akan jumpa keturunan mereka. Kemudian Allah jelaskan sini, wa ma alatnahu min amalihim min syai', dan kami tidak kurangi sedikit pun dari pahala amalan mereka. Apa maksud ayat ni? Saya jelaskan tuan-tuan. Kalau kita baca terjemahan aja kita tak faham. Maksudnya, contoh si bapa ni, amalan dia tinggi. Amalan dia tinggi. Seorang ulama lah kita cakap. Seorang yang beramal soleh, seorang orang soleh. Amal dia tinggi. Kemudian, anak dia tak macam bapa dia. Anak dia beriman aja. Tapi kurang amalan dia. Amalan dia kurang, ketakwaan dia kurang, apa semua kurang. Tak sama macam bapa dia. Jadi Allah Subhanahu Taala kata di sini, bapa dia kan ranking tinggi, dapat syurga yang tinggi. Jadi dengan sebab bapa dia dapat syurga yang tinggi, anak dia naik atas. Anak dia akan dihubungkan, iaitu dia akan bersama dengan bapa dia di atas, naik atas. Jadi syurga ni bertingkat-tingkat kan. Antara satu tingkat itu macam Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, macam kita lihat bintang. Cakaplah tingkat 15 dengan tingkat 16. 16 tu orang tingkat 15 tengok 16 tu macam dia melihat bintang, itu dia punya level tu, satu level tu. Jadi kalau bapa dia ni yang soleh betul, tingkat dia tinggi. Paling tinggi rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul di bawah arasy Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling tinggi sekali. Jadi bapa dia dah dapat tinggi. Tapi dengan amalan bapa dia ni, anak dia pun naik juga. Jadi macam orang katalah, kalau VIP datang dengan anak dia. Yang VIP tu bapa dia. Kalau dia datang dengan anak dia dalam jamuan lah, jamuan makan malam ke apa je, agaknya anak dia duduk di mana tuan-tuan? Anak dia bukan VIP kan? Dia VIP. Atau isteri dia. Isteri dia dia VIP, isteri dia bukan VIP. Samalah, duduk sama semeja dengan dia. Jadi itulah nikmat yang besar sekali, dan Allah tak kurangkan sedikit daripada pahala bapa tu. Bapa tu tak turun. Maksudnya kalau bapa dia tinggi, anak dia di bawah, level syurga di bawah. Jadi kalau nak jumpa anak dia, bapa dia kena turun. That means apa? Pahala bapa dia punya tingkatan kena turun lah. Dia kena lower dia punya level lah. Jumpa anak dia tak, bukan macam gitu. Ini nikmat yang terbesar. Anak dia sendiri diangkatkan kepada level bapa dia. Allahu Akbar. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dapat dihimpunkan, kita berjumpa semula lah dengan zuriat-zuriat kita di dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Tapi Allah cakap itu di syurga je. Di neraka tak. Di neraka tu setiap akan dibalas menurut amalan dia. Kalau bapa dia memang teruk, kena seksa yang berat, anak dia lagilah baik sikitlah. Tapi anak dia tak sama level dengan bapanya. Di neraka tak sama. Sebab itu Allah kata kullu mri'in bima kasaba rahin. Tiap seorang itu terikat dengan amalan yang dia kerjakan. Itu di neraka. Tapi di syurga dia boleh naik level dia walaupun amalan dia kurang. Kemudian Allah tambah lagi. Nari macam-macam nikmat kita dengar. Wamdadnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun. Dan penduduk syurga itu kami tambah lagi nikmat kami dari masa ke semasa dengan buah-buahan.
Banyak buah-buahan. Kita ingat dengan makan buah-buahan. Ini orang luxury lah, orang dalam mewah ni dia tak dia hanya makan buah-buahan saja. Kemudian lahmin daging. Daging apa? Ramai ulama tafsirkan daging daging burung. Daging burung. Jadi dia minta apa yang mereka yashtahun, ingin. Dia tak perlu ambil dia tak perlu tangkap burung tu, sembelih, lepas tu masak ini, dia tak perlu. Apa yang mereka inginkan, kalau burungnya aku masak percik sedap lah. Dia hanya minta saja, hanya minta dengan pelayan dia. Dan pelayan dia akan berikan kepada dia burung masak percik. Burung percik lah kita kata. Burung percik ikut kegemaran dia, selera dia. Takkan dia nak dia nak makan bukan yang selera dia tak boleh makan makanan kalau bukan daripada selera dia ada apa yang mereka inginkan, yang mereka selera. Kemudian tambah lagi nikmat yatanaza'una fiha ka'san la laghun fiha wala ta'thim. Mereka di dalam syurga itu berebut-rebut. Bukan berebut itu maksudnya bila tray datang, contohlah pelayan bawa arak-arak ni, minuman semua, mereka pun berebut dah, cepat mereka minum kerana arak ni rasa dia sedap sekali, wine lah kita kata wine. Dan Allah cakap biasanya orang dah minum bila di dunia lah, bila dah minum cakap pun dah merepek-repek dan buat perkara yang dosa. Banyak dah minum arak kalau di dunia dah dosa, tapi cakap dah sia-sia dan dia boleh menyebabkan dosa. Kalau dia drive ni, dia boleh menyebabkan accident, dia boleh langgar orang. Itu kan dah buat jenayah. Taksim lah, dosa lah tu. Tapi di dalam syurga tak. Arak itu tak menyebabkan dia cakap merepek atau perkara yang tak sia-sia, dan tidak menyebabkan dia berdosa, melakukan perkara dosa, dan tak berdosa lah dia minum arak dalam syurga. Itu nikmat. Kemudian nikmat dilayan pula, wa yatufu alaihim ghilman, mereka dilayan oleh anak-anak muda. Allahu akbar. Rumah 90 km, takkan satu pelayan aja, banyaklah pelayan. 90 km, bayangkan. Jadi berapa ramai? Ada cakap ratusan, ada cakap ribuan. Sama ulama cakap ribuan dia punya pelayan dia. Apa-apa semua panggil Allahu Akbar. Ini Allah bagi nikmat di dunia susah, di dunia. Bayangkan orang yang di dunia ni, kalau orang dia susah, nak makan pun susah juga. Orang soleh lah, orang yang dapat masuk syurga. Nak makan pun susah juga, nak cari makan, nak cari itu. Tiba-tiba bila dia mati, masuk dalam syurga dengan layanan macam gini, Allahu Akbar. Ini satu yang dimimpikan. Dia kata, aku dalam mimpi ke apa ni, dengan layanan yang hebat macam itu, dengan pelayan-pelayan semua. Ka'annahum lu'lu' maknun. Anak-anak didik mereka dilayan dengan anak-anak muda yang sentiasa beredar di sekitar mereka. Seolah-olah cantiknya anak muda ni. Pelayan mesti anak muda, tak boleh pelayan waiter dia orang tua. Allah, kalau kita pergi restoran, waiter orang tua, tak minat kita tengok. Kita tengok budak kecil, bukan budak kecil lah, umur belasan tahun, dengan dia punya bow lah, dengan dia punya jaket lah. Yes sir, can I help you? Kita pun semangat sikit, berselera sikit. Ini serve kita, contohlah nyonya pula. Allah, nyonya pula yang serve aku. Jadi pelayan mesti nak anak-anak muda. Anak muda yang cantik, muka dia pun cantik, selera makan, minum seorang itu. Jadi macam mutiara yang tersimpan dengan sebaik-baiknya. Allahu Akbar. Banyak sangat nikmat. Kita dah tenggelam dengan nikmat dalam syurga. Berapa ayat je. Wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun, dan mereka duduk sambil menikmati kenikmatan ini, sambil minum, sambil itu mereka berbincang-bincang, bertanya-tanya. Yatasaalun, mereka tanya tentang apa, tuan-tuan? Tanya apa yang sebab kita satu sama macam mana kau dapat masuk syurga ni? Engkau pula macam mana? Jadi mereka saling bertanya-tanya. Yataqabalun ini bukan. Ini wa aqbala ba'dun. Jadi mereka duduk ni berhadap-hadapan.
dia cakap mesra lah. Kalau kita duduk berhadap-hadapan kan, bila berbual, tengok mata di antara satu sama lain, berhadap itu kalau dulu masa baru-baru kahwin, atau masa tunang, wah cakap dengan tunang, cakap dengan isteri, tengok muka dia, tengok itu. Sekarang dah muka pun tak tengok lagi. Jadi ini tunjuk, bukan saya nak cakap kemesraan lah. Kemesraan itu mereka duduk berhadapan dan bercakap-cakap, tentang hal dunia. Dulu mereka dunia. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Mereka berkata, jadi tanya, apa sebab ni kau dapat masuk syurga? Sungguhnya kami dahulu. Ni dia, tengok sebab dia tuan-tuan. Yang penting, nikmat-nikmat jangan kita tenggelam dengan nikmat, kita lupa ambil pengajaran. Sebab dia apa? Semasa kami bersama dengan keluarga kami selalu cemas, takut. Takut. Kami takut kalau amalan kami tak diterima. Kami takut kalau kami terbuat dosa. Kami takut melakukan maksiat. Jadi inilah yang sebabnya mereka dapat masuk syurga. Hidup dalam keadaan takut untuk derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini takwa lah. Takut kalau termakan benda yang haram, takut kalau melihat benda yang haram, takut kalau terdengar perkataan yang haram, takut kalau terdetik dalam hati niat yang semua dalam keadaan mereka merasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita sekarang ni di dalam bulan Ramadan, semua takut kan? Setitik air pun masuk pun takut. Korek telinga pun takut. Takut batal, takut puasa tak diterima. Apa saja takut. Tengok aurat orang pun, ya Allah, hari bulan puasa lah, takut kita tengok. Kalau bukan bulan puasa, selamba aja tengok. Tapi bulan puasa takut. Tengok TV je, takut. Tengok TV aja, takut nak tengok TV. Takut amalan sia-sia. Nak cakap pun, bulan puasa ni jangan cakap, takut, semua takut. Kalau kita boleh maintain 12 bulan ni macam bulan puasa, Allahu Akbar. Itu ada peluang lah, ada peluang untuk masuk syurga. Jadi mereka ni dalam keadaan takut untuk derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Famannallahu alaina. Allah kurniakan dengan kami dengan rahmat dan taufik dia. Allah kurniakan kepada kami nikmat dia, wa waqana azabas samum. Dia pelihara kita daripada azab yang samum, yang panas sangat, azab dengan api yang panas sangat. Dan kita juga di dunia dulu, inna kunna min qablu nad'u. Kami dulu di dunia ni nad'u. Doa ni boleh doa mohon dan boleh doa ibadat. Kalau dua-dualah. Kami dulu di dunia ni beribadat, tetap beribadat kepadanya dan tetap berdoa kepadanya. Jadi hidup mereka ni adalah mereka takut nak buat perkara yang Allah larang, takut untuk derhaka kepada Allah, takut untuk buat maksiat. At the same time, mereka sembah Allah, mereka ibadat kepada Allah dan mohon kepada Allah. Permohonan macam kita bulan ni, kita mohon, Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, kita tiap-tiap malam kita mohon, ya Allah, jauhlah kami daripada neraka. Ya Allah, jauhlah kami daripada neraka. Masukkanlah kami sekeluarga ke dalam syurga-Mu. Ya Allah, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah berfirman, innahu huwal barrur rahim. Dan sesungguhnya dialah yang bar ni sangat melimpah ihsan dia, kebaikan dia, lalu maha mengasihani. Jadi dengan ihsan Allah, dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala masukkan mereka ke dalam syurga. Allahu Akbar. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga kita termasuk daripada golongan ahli syurga yang mendapat nikmat nanti di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Itulah tuan-tuan peringatan kita pada pagi ini. Moga-moga dia motivate kita lah untuk kita menjauhi larangan Allah dan untuk kita melakukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kita termasuk orang yang diterima takwa dia. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.